Assalamualaikum, nama saya Nordina Safia binti Abdul Rahman. Nombor matrik saya 2006012. Saya mengambil jurusan Pengurusan Sumber Manusia. Okey, sekarang saya akan terangkan mengenai pengenalan kepada latihan dan pembangunan, iaitu bab pertama kepada HRM 2433. Okey, latihan dan pembangunan ni mempunyai maksud yang berbeza. Latihan maksud dia untuk satu organisasi tu memberi latihan kepada pekerja. Memberi latihan kepada pekerja tu, contohnya majikan suruh pekerja dia pergi kursus. Itu adalah salah satu latihan dan latihan dia. Sebab tu kalau macam ibu bapa kita pergi latihan tu untuk benda tu lah, untuk dia mendapat latihan tersebut. Latihan ni dia memberi PKK. PKK itu adalah pengetahuan, kebolehan dan kemahiran. Dia lagi meningkatkan kemahiran, lebih meningkatkan kebolehan, dan dia punya pengetahuan pun bertambah. Kalau pembangunan pula, dia ni meluaskan PKK tadi. Meluaskan kebolehan, kemahiran dia, kebolehan dia, supaya organisasi tu dapat mencapai matlamat mereka, matlamat syarikat tersebut lah. Sebab tu pembangunan ni dia berlainan maksud dengan latihan. Okey, mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa bapak kita perlu pergi apa benda lah latihan ni, kursus-kursus ni, tak penting pun. Benda ni sebenarnya penting untuk pekerja. Sebab pekerja ni dia untuk syarikat ni, dia mesti nak pekerjanya yang mempunyai skill, yang mempunyai potensi yang besar. Takkanlah dia nak syarikat dia tak nak apa benda nama dia, syarikat dia tak nak pekerja yang berpotensi. Kalau dia tak ada pekerja yang berpotensi, syarikat dia tak untung lah, rugilah kalau macam tu. Sebab tu mak bapak kita kalau kena pergi seminar tu, seminar ni sebenarnya untuk pekerja tu lebih mahir, membuat pekerjaan mereka. Tu sebab dia berkaitan dengan PKK. Lepas tu dia boleh menjadi modal intelek. Dia boleh jadi ketua. Contohnya, okey, mak ayah kita pergi kursus kan, mesti syarikat tu dia pilih beberapa orang je. Contoh dalam bidang dalam pekerjaan apa, contohnya marketing. Dia akan pilih 10 orang je. So kalau marketing dia tak payahlah pilih 10 orang, pilih 2 orang je. Macam mengarut 10 orang, mengarut sangat. So dia akan pilih 2 orang je, 2 orang atau 3 orang. So daripada 2 orang 3 orang ni, dia akan menjadi modal intelek untuk pekerja lain. Sebab dia akan berkongsi ilmu dengan pekerja-pekerja lain. Dia akan mengaplikasikan juga dia punya apa yang dia tahu, apa yang dia dapat daripada latihan tersebut. Itulah dia. Yang dua tu adalah peranan pekerja sebenarnya. Peranan pekerja selepas pergi latihan. Sebab itulah dia jadi modal intelek. Kenapa mak bapak kita kena pergi bukan bapak lah, family ke pergi seminar ke kursus ke, tu untuk latihan dia orang lah, untuk menjadi pekerja yang berpotensi. So dia benda ni juga untuk mencapai objektif dan matlamat syarikat. Bila matlamat dan objektif syarikat capai, maka syarikat tu akan untung besar. Pergi kursus bukan habis sikit tau, habis banyak. Nak bayar orang tu lagi, nak bayar makan minum kita lagi, tempat tinggal kita lagi, bukan tempat tinggal mak bapak lagi semua. Sebab tu dia mahal, tahu tak. So
bila pekerja mampu mengaplikasikan apa yang seminar tu, pergi kursus tu, kemahiran diorang bertambah, semua tu bertambah, dan pekerja-pekerja lain pun mengikut apa dia berkongsi ilmu dengan mereka tu. So syarikat tu akan jadi lebih berkembang, lebih maju. Itulah sebab kenapa sebuah syarikat tu ataupun abang kita kena pergi latihan untuk membangunkan pekerja lah, untuk membangunkan kebolehan mereka sebenarnya. So kita pergi ke bab kedua. Bab kedua ni mengenai pembelajaran dan latihan. Okey. Pembelajaran dengan latihan ni dia berlainan pula. Kenapa berlainan? Sebab kalau pembelajaran dia adalah perubahan secara tetap dalam keupayaan manusia. Dia hasil daripada pembelajaran. Hasil pembelajaran tu adalah knowledge, skill, order, abilities. Itu. Kalau korang search KSOA ni, keluarlah dia apa maksud dia semua. So kalau latihan pula, dia berkaitan dengan kerja pekerja. Dia tak sama dengan belajaran. Belajaran ni macam kita ambil diploma pengurusan sumber manusia. Itu untuk pengetahuan kita, pengetahuan saja. Dia tak ada sikit, dia tak ada kebolehan, dia tak ada kemahiran, dia tak ada. Tapi kalau latihan, dia ada kemahiran, kebolehan, pengetahuan. So itu berkaitan dengan kerja. Itulah. And dia ada training outcome. Training outcome ni dia ada 3. Pembangunan individu, pembangunan tim, penambahbaikan proses kerja. Macam tadilah, pembangunan individu tu dia jadi lebih mahir. Kalau pembangunan tim ni diorang dapat bekerjasama dengan baik. So macam syarikat akan lebih untung macam tu. Syarikat dapat mencapai matlamat. Itulah pembangunan tim. Kalau penambahbaikan proses kerja ni, skill diorang makin bertambah. Itulah dia. So apa itu pembelajaran? Kalau pembelajaran pula, dia ada motor skill, verbal information, intellect skill, cognitive stretch, benda tah. Lepas tu attitudes. Itu untuk pembelajaran, iaitu perubahan fizikal kita. Kita akan lebih cekap dalam membuat kerja. Itu pembelajaran. Kalau macam kalau verbal information pula, kita dapat maklumat. Kita tahu, ni macam ni cara dia, ni semua. Kalau intellect skill tu pula peranan. Kita tahu peranan kita apa. Contoh macam ambil bidang diploma pengurusan sumber manusia kan, HR ni kita kena tahu peranan kita apa. Kita bukannya senang untuk adapt benda ni. Itulah dia. Lepas tu apa yang saya sebut tu semua adalah hasil pembelajaran. So dia daripada situ juga ada teori dia. Teori ada 3. Teori pembelajaran dewasa dan teori motivasi. Teori pembelajaran ni pula akan terbahagi kepada 2. Teori pembelajaran terbahagi kepada 2, iaitu keadaan dan pengukuhan. Dia sebagai contoh macam keadaan dan pengukuhan ni, korang mesti kalau kat sekolah kan ada loceng berbunyi tu, latihan kebakaran. Yang itulah dia latihan keadaan dan pengukuhan. Ni untuk kita kukuh, kita tahu 5 minit panjang sangat loceng ni. Okey, kita dah tahu dah kebakaran ni yang kena turun dekat tapak penimbunan. Macam tu. Kalau teori pembelajaran sosial pula, kita memahati, kita tengok lecturer kita ajar macam mana, cikgu kita ajar macam mana, cikgu kita terangkan macam mana. Kita sebagai pemerhati. Kalau itu adalah teori pembelajaran sosial dengan keadaan pengukuhan. Teori tu untuk teori pembelajaran sahaja. Okey.
teori pembelajaran dewasa. Dia ada dewasa tau. Dewasa ni pedago ni adalah sewaktu kerja kita. Dan kita akan daripada teori ni kita dapat pengetahuan dan pengalaman. So yang ketiga, teori motivasi. Teori motivasi dia terbahagi kepada 3. Maslow hierarki, teori jangkaan, teori menetapkan matlamat. Maslow hierarki ni keperluan manusia lah. Keperluan manusia ni macam fisiologi, kesempurnaan, keselamatan, kasih sayang, perhargaan diri. Itulah Maslow hierarki punya teori. Kalau teori jangkaan ni pula keupayaan seorang pekerja. Macam mana teori ni tarik pekerja untuk bekerja, semua untuk memberi latihan, semua benda tu lah. Teori menetapkan matlamat ni prestasi pembangunan seseorang tu. Penilaian dia lah, senang cerita kan. Itulah dia. So yang last sekali kita akan tahu strategi dalam latihan. Strategi dalam latihan ni dia macam strategi kita untuk berniaga. Berniaga untuk bekerja dalam sebuah syarikat tu. Itulah dia. Dia pun ada sifat organisasi yang mempengaruhi kita. So itulah ada strategi dalam latihan. Okey, strategi dalam latihan. Yang pertama, kita kena tahu kelainan strategi dalam latihan. Dia ada 4 bahagian. So yang pertama, bahagian dia adalah strategi tumpuan. Tumpuan ni untuk meningkatkan di bahagian pasaran, mengurangkan kos, mewujudkan dan mengekalkan kelebihan pasaran produk dan perkhidmatan. Dia lebih kepada tumpuan untuk dia bukan ni, dia taklah, saya tak dapat nak terangkan macam mana. So strategi penambahan dalam dalaman ni adalah memberi tumpuan kepada pasaran. Memberi tumpuan kepada pasaran ni dia memberi tumpuan kepada pasaran baru dan membangunkan produk. Membangunkan produk tu macam kita cipta satu produk baru dan kita bangunkan produk tu. Itulah dia. So strategi yang ketiga adalah strategi penambahan luaran. Penambahan luaran ni pula dia mengenai dengan pembelian perniagaan untuk membolehkan syarikat berkembang. Contohnya dia lebih kepada marketing lah. Kan marketing ni bukan senang tau nak buat. So dia mesti kena pergi seminar marketing semua, kena tahu apa tu marketing, kena pergi marketing sana sini, kena promote barang dia tu. Itulah orang kata penambahan luaran. So means syarikat tu bayar seseorang ni untuk pergi seminar marketing. Macam tu lah. So strategi pelaburan ni adalah lebih kepada pembubaran dan penjualan perniagaan. Macam dia nak jual macam saya tak pasti sangat, tapi dia adalah kecairan aset orang kata. Untuk kecairan aset lah. So yang kedua, kita kena tahu model penganjur dalam jabatan latihan. Model penganjur dalam jabatan latihan pula terdapat 5, iaitu model fakulti, model pelanggan, model matrix. Okey, yang saya belajar baru ni adalah model fakulti, pelanggan, matrix. Just 3 ni je. Tapi ada 2 lagi, iaitu model tertanam, model university corporate. Model fakulti ni dia ada yang pertama pengarah model. Lepas tu yang bawah tu dia ada latihan keselamatan, latihan berkualiti, teknologi dan sistem pembangunan dan kepimpinan, latihan jualan.
Itu bawah dia, bawah kepada pengarah modal. Modal fakulti ni macam pergi HKM, dia ada satu bangunan fakulti untuk HKM macam tu. Dia ada jabatan-jabatan ni sendiri lah macam tu. Saya tak berapa pasti sangat. Lepas tu modal pelanggan ni pula untuk sistem, dia ada pengarah latihan, sistem inovasi, pemasaran, produk operasi dan kewangan. Ni pelanggan lah, untuk tarik pelanggan, semua marketing. So kalau marketing semua produk-produk, nak buat produk baru ke apa semua, iaitu bawah modal pelanggan. Modal. Kalau yang ketiga, model matrix. Model matrix ni pengarah yang first pengarah latihan, lepas tu bawah dia latihan berkualiti, teknologi sistem komputer dan latihan keselamatan. Ni lebih kepada keselamatan seorang pekerja tu. Itulah mengenai dia. So ciri-ciri organisasi pengurusan, ciri-ciri organisasi mempengaruhi latihan. Ciri-ciri dia ni ada 5, iaitu sokongan pengurus dan peranan. Lepas tu unit perniagaan, integrasi syarikat perniagaan, kehadiran global dan peranan pekerja. Itu adalah ciri-ciri yang orang akan ciri-ciri organisasi mempengaruhi latihan lah. Itulah dia. So setakat ni je saya terangkan daripada bab 1 sampai bab 3. Sekian, terima kasih. Bye.